صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 45, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ketiga daripada tiga kebinasaan, harta yang lebih daripada kadar memadai kadar hajat, bahawa melalaikan harta yang lebih daripada kadar yang memadai daripada zikrillah, daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana berhimpun di dalam hati itu perbantahan, perselisihan dengan umpama kuli, dan perhitungan dengan umpama kongsi, dan segala fikiran pada menghasilkan dan menambahkan harta itu mula-mula, kemudian pada memelihara harta, kemudian pada mengeluarkan harta. Sekalian yang tersebut, berhimpun di dalam hati perbantahan, kemudian fikir hati macam mana nak menghasilkan harta, nak menambahkan harta, kemudian pula pada memelihara harta, kemudian pada melakukan harta, menghitamkan ia sekalian tersebut akan hati, dan menghilangkan ia sekalian yang tersebut akan jernih hati, dan melalaikan ia sekalian tersebut daripada zikrillah, daripada beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga daripada harta yang lebih daripada kadar memadai tiga kebinasaan. Yang pertama dahulu, harta yang lebih daripada kadar memadai ini menyeru kepada maksiat. Yang kedua pula, kebinasaan harta yang lebih daripada kadar hajat menyeru kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Apabila badan sudah selesa seumpama tu, maka tiada kuasa lagi badan pada meninggalkan bersedap-sedap dengan segala yang harus halal, yang menyebabkan akan bersangatan kasih akan harta. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahawa melalaikan oleh harta yang lebih dari kadar memadai daripada zikrillah,
daripada zikrillah, daripada beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrillah ni beribadah akan Allah Subhanahu wa taala lah. Mengerjakan suruhan zikrillah, meninggalkan larangan zikrillah. Dia umum zikrillah ni. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, harta yang dicela pada syarak, harta yang melalaikan daripada ibadah. Kemudian harta yang dicela pada syarak, ayat lain pula, harta yang melalaikan daripada zikrillah. Dia panggil apa tu? Dia panggil tafannun fil ibarah, perbagaikan ayat tapi maksudnya sama. Harta yang dipuji pada syarak, harta yang menolong atas ibadah, harta yang menolong atas zikrillah. Sebaliknya harta yang dicela pada syarak, harta yang melalaikan daripada ibadah. Kemudian disebut pula harta yang melalaikan daripada zikrillah. Jadi apa bezanya harta yang dicela pada syarak, yang melalaikan daripada ibadah, dengan yang melalaikan daripada zikrillah? Sama je lah. Itu sama. Dia hanya perbagaikan ayat. Zikrillah, kita mengingati akan Allah dengan bahawa kita mengabdikan diri akan Allah. Mengabdikan diri akan Allah tu beribadah. Beribadah dengan makna mengabdikan diri akan Allah. Kenapa kita mengabdikan diri akan Allah? Kenapa kita menghambakan diri akan Allah? Kerana kita zikrillah, ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat akan Allah, kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Beribadah kepada Allah ni bukan hanya buat segala disuruh, bahkan termasuk beribadah akan Allah adalah memelihara diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Itu pun beribadah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibadah kitanya sepanjang masa. Ibadah kitanya bukan hanya sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, berzikir sahaja ibadah. Kehidupan kita sepanjang masa, kita pelihara diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang. Berarti kita mengabdikan diri, kita beribadah akan Allah Subhanahu wa taala, kita zikrillah, ingat akan larangan Allah, kita pun pelihara. Yang mana dalam kehidupan kitanya, hak dalam masjid contohnya, tu tak banyak cubaan. Kita keluar masjid, kita buat kerja ni, kerja cari nafkah. Kita kerja cari nafkah. Ketika kita kerja cari nafkah, zikrillah tu sebab untuk menunaikan kewajipan nafkah atas kita. Di dalam kita bekerja, kita sentiasa ingat akan Allah dengan bahawa kita memelihara diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang. Itu zikrillah, itu beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Kerja tu boleh pahala, pelihara diri ketika kerja daripada melakukan perkara larang, itu pun ibadah, itu pun pahala yang besar. Maknanya sepanjang masa kita beribadah akan Allah, mengabdikan diri akan Allah, sepanjang masa kita zikrillah, beribadah akan Allah. Zikrillah ni pula ada yang wajib, ada yang sunat. Beribadah zikrillah ni ada yang meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Tu beribadah zikrillah belakalah tu. Jangan sempitkan zikrillah hanya kepada berzikir, pegang tasbih saja. Atau tak faham zikrillah di situ. Itu zikrillah yang sunat. Zikrillah yang wajib, mana zikrillah yang wajib?
Kita ingat akan Allah dengan bahawa kita mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia, dan kita memelihara diri daripada mengerjakan larangan Allah zahir dan batin. Itu zikrillah yang diwajibkan. Kemudian pergilah pula kepada zikrillah yang disunatkan dengan bahawa kita melakukan perintah-perintah sunat. Perintah-perintah sunat kita lakukan. Itu zikrillah yang sunat. Sebab tu dalam kitab kita ni dua ni. Zikrillah dengan beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta yang dicela adalah harta yang melalaikan daripada ibadah, harta yang melalaikan daripada zikrillah. Jadi sekarang bicara dalam kitab Nak Bagi Hati ni bicara berkaitan dengan harta. Yang mana kasih akan harta menjadi punca kepada bakhil, kedekut yang dicela pada syarak. Jadi antara kasih akan harta yang dicela pada syarak dengan bakhil yang dicela pada syarak, dua sifat kecelaan ni diletak pada satu bab, satu tajuk. Kerana kasih akan harta menjadi asal punca kepada bakhil. Kemudian kasih akan harta, bakhil yang dicela pada syarak kita sudah bicara berulang-ulang. Kemudian mana pula kasih akan harta bakhil yang tidak dicela pada syarak tetapi merugikan akhirah kita. Kasih akan harta sehingga melalaikan daripada zikrillah, hukum hakam belakang kira, itu dicela pada syarak. Bakhil sehingga kita bakhil daripada zikrillah. Apa bakhil daripada zikrillah? Bakhil daripada perintah-perintah yang wajib, zakat, nafkah contohnya. Kasih akan harta yang merugikan akhirah kita, kasih akan harta yang melalaikan kita daripada zikrillah yang sunat, daripada ibadah yang sunat, yang melalaikan kita daripada sedekah jariah. Tu hak kasih akan harta yang merugikan akhirah. Bakhil kedekut kita daripada sedekah-sedekah yang sunat. Ini bakhil yang merugikan hari akhirat kita. Ni kena letak molek lah. Ni hak bicara hak dicela pada syarak, hak manakah yang tidak dicela tetapi merugikan. Kan kita kan ada dua peringkat. Satunya yang haram, ringan sikit yang makruh. Satunya yang wajib, suruhan yang ringan sedikit, suruhan yang sunat. Jadi dua peringkat belaka tu kan. Larangan yang putus, yang haram, yang dicela. Larangan juga yang ringan, itu larangan yang makruh. Suruhan yang putus, suruhan yang wajib. Suruhan yang longgar, suruhan yang sunat. Ada ni. Kemudian nak cerita hak perkara-perkara sunat, nak meninggalkan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang tidak ada manfaat lepas hari akhirat. Kita fokus dahulu hak kewajipan-kewajipan dan fokus dahulu daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah zahir dan batin. Kemudian wajib sunat, baru nak bicara membersihkan hati daripada selain daripada Allah. Tu darat ni panggil apa tu? Maqam, kedudukan di sisi Allah. Mula-mula membersihkan hati daripada sifat yang dicela pada syarak. Membersihkan hati daripada sifat yang merugikan hari akhirat. Barulah pergi kepada membersihkan hati daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni naik-naik nak membersihkan hati dari selain daripada Allah. Yang ada hanyalah Allah. Hanya syuhud ingat akan Allah. Sifat-sifat kecelaan sebati laginya dengan riak, ujud, takabur. Itu bicara bab batin. Hak zahir pula, hak akidah pula tidak dibicarakan. Tu bukan belaka tu. Jadi kita nak bicara hati ni ada peringkat. Hak peringkat darajahnya adalah membersihkan hati daripada aghyar dan akdar selain daripada Allah.
Bersih hati selain daripada Allah, naik maqam wahdatul af'al, maqam fana, maqam aulia. Ni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni sekarang ni hak banyak ni. Hak duduk masuk FB ni. Duk bicara hak ni hak tinggi-tinggi tu. Tapi hak asas-asasnya tak lepas pun. Hak ni semua kalau sebut maqam darajah, maqam khayal ke ni. Kita satu peringkat. Yang mana kewajipan yang kita nak utamakan. Kemudian macam mana cari pula hak perkara-perkara yang dituntut tapi tuntutan yang ringan sunnah. Nak meninggalkan larangan yang tidak putus, larangan yang tidak putus makruh. Satu peringkat. Tambahan pula kita bicara bahati. Nak bicara bahati. Bak Zohir hak mudah pun satu peringkat. Hak Zohir hak mudah. Ni hak hati ni. Dia kena satu peringkat, dia tak boleh gopoh dalam bicara bahati ni. Tapi hak jenis hak lompat tinggi tu faham-faham lah. Tu faham-faham. Jadi sekarang ni hak berkaitan dengan kasih akan harta yang dicela pada syarak yang bawa pada kebinasaan. Yang bawa pada kebinasaan, hak mari daripada harta yang lebih daripada kadar memadai tu. Jadi yang ketiga daripada tiga kebinasaan daripada harta yang lebih daripada kadar memadai, bahawa melalaikan ia kadar yang lebih daripada kadar yang lebih daripada memadai tu, daripada zikrillah, daripada beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa jadi melalaikan daripada zikirlah, daripada beribadah akan Allah? Kerana berhimpun di dalam hati. Berhimpun di dalam ingatan hati itu perbantahan. Dengan umpama kuli dan perhitungan dengan umpama kongsi. Jadi dia buat sebagai bandingan ni. Jadi perbantahan antara umpama kuli dan perhitungan dengan umpama kongsi. Jadi kalaulah harta yang berlebihan daripada kadar yang memadai, hati kita duk mikir macam mana? Duk mikir macam dalam hati kita. Dan hati kita duduk umpama ni. Umpama kulinya macam mana, kongsinya macam mana. Harta banyak ni. Begitu begini hati kitanya. Bila hati seumpama tu melalaikan daripada zikrillah. Melalaikan daripada zikrillah. Sebab apa? Sebab hati duduk ni bab harta yang lebih daripada kadar memadai. Dan segala fikiran pada menghasilkan dan menambahkan harta itu mula-mula. Nak menghasil dan menambah harta hak mula-mula. Hati kita ni, fikiran kita duduk fokus, duduk tupu kepada nak menghasilkan dan menambahkan harta itu mula-mula. Tu awalan. Hak mula-mula gitulah. Jadi hati kita sudah lalai daripada zikrillah, lalai daripada beribadah kepada Allah. Kemudian pula pada memeliharanya. Mana segala fikiran kitanya duk fokus kepada memeliharanya. Harta dapat banyak dah ni, nak kena pelihara lah pulaknya supaya tidak hilang contohnya. Kemudian pada mengeluarkannya, duk fikir pula macam mana nak guna harta-harta yang banyak tu. Dia apa? Dia harta yang banyak ni dia akan menyebabkan hati kita duduk cari kepada harta, menyebabkan hati kita tu lalai daripada beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat ibadah pun buat ibadah sekadar bila lepas wajib je. Kalau semayang pun semayang sekadar lepas tuntutan sahaja. Lepas untuk sah je. Lepas kewajipan je. Taklah nak kena qada tua-tua, tidaklah. Tapi adakah semayang tu? Ni semayang ni, hak tak semayang terus, hak tu awal-awal lah. Oleh kerana berlebihan harta qada yang memadai ni kok, tak semayang lah, tak belajar lah. Hak tu dak cerita dah. Ni semayang lagi.
Tapi semayang qada mana? Sebab apa? Sebab hati kita duduk fokus kepada apa? Semayang pun qada lepas kewajipan. Dalam semayang pula hati kita macam mana? Dalam semayang lah hati tu lagi duduk kira. Bak kuli ke, bak kongsi ke. Begitulah, beginilah dalam hati. Semayang sah, tak kena qada. Tapi nilai semayang? Nilai semayang. Akhir lalai daripada zikrillah, lalai daripada beribadah kepada Allah. Mana kalau semayang pun kita zikrillah, beribadah akan Allah ni bukan hanya rupa zahir semayang tu. Hak batin hati kita pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana zikrillah kita? Macam mana ibadah kita akan Allah? Hak hati pula. Hak zahir buatlah semayang tu. Hak zahir dengan ilmu fiqh yang cukup, kita melengkapkanlah syarat dan rukun sembahyang. Fiqhnya sah. Itu zikrillah hak zahir. Ibadah yang zahir. Lepas tu hati kita macam mana? Kalau hati dalam keadaan duduk fikir bab harta, duduk fikir macam mana nak pelihara harta, duduk fikir macam mana nak mengeluarkan harta, duduk fikir bab harta semata-mata. Hak dalam hati, hak dalam hati ni yang akhirnya melalaikan daripada ibadah. Sekalian yang tersebut, tu mubtada' balik tu. Kemudian pada mengeluarkannya, fikir pula pada mengeluarkannya. Fikir mula-mula nak dapat, fikir pula nak pelihara, nak jaga, fikir pula macam mana nak guna. Lepas tu titik situ. Sekalian, itu mubtada' baru tu. Mubtada' bermula sekalian, gitulah. Sekalian yang tersebut. Mana sekalian tersebut? Daripada fikir pada menghasilkan harta, fikir pada memeliharakan harta, fikir macam nak mengeluarkan, nak menggunakan harta, menghitamkan ia sekalian tersebut akan hati. Menghitamkan hati, menutup hati daripada beribadah akan Allah, daripada mengingati akhirah. Menghitamkan hati, menutup hati daripada beribadah akan Allah. Beribadah ni zahir dan batin. Itu baru betul-betul mengabdikan diri akan Allah. Kita ni mengabdikan diri akan Allah yang mengetahui batin sebagaimana mengetahui zahir. Mengabdikan diri yang sebenar, zahir batin lah. Adapun kita mengabdikan diri, kono-kono panggil mengabdikan diri dengan majikan, contohnya dengan majikan, mengabdikan diri dengan syarikat, dengan company, dengan majikan. Itu bukan maksudnya sama mengabdikan diri akan Allah. Tapi nak cerita kalau dengan majikan, kita kat luar je buat comel. Lepas tu kita dengan dia hati tak ada hubungan. Hati kita macam mana pun dia tak tahu. Pentingnya kerjaan luar betul-betul kita ni pekerja yang baik. Tu je lah. Ada ni. Adapun kita mengabdikan diri akan Allah yang mengetahui batin kita sebagaimana Allah mengetahui zahir, mengabdikan diri yang sebenar, zahir dan batin. Zikrillah yang sebenar, zahir dan batin. Ini hak lalai. Hak zahir boleh buat, hak batin macam mana? Macam mana hak batin tu jadi lalai? Sebab hitam hati, tertutup hati. Hak luar boleh buat tu, hak luar tinggalkan. Ramai pula orang kata macam-macam kitanya. Oh sekarang ni semenjak berjaya ni, semenjak kaya raya ni, nampaknya semayang pun tak berapa dah, majlis surah pun tak pemari dah, kuliah-kuliah agama pun tak berapa nak istiqamah dah. Jagalah hak tu, sebab nanti kata dia orang. Tapi macam mana hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni? Bak hati. Kira-kira ni hak zahirnya, harta yang didapat tu hukum zahirnya halal.
Kalau harta yang didapat tu tak kira halal dan haram, tu memang tak ada bicara lah. Tak bicara dah berarti. Kalau hak zahir, nak harta punya pasal, nak berlebih-lebih harta daripada kadar membadai punya pasal, hukum belakang kira, tak ada bicara hati. Sekarang ni harta yang didapat tu harta yang halal, cara yang betul. Tapi apabila harta tu berlebihan, hati kita macam mana? Dalam mengabdikan diri akan Allah, batin kita macam mana? Walaupun zahir masih lagi nampaknya mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sekian yang tersebut itu menghitamkan ia akan hati dan menghilangkan ia akan jernihnya. Apabila hitam hati, hilanglah jernihnya, jernih hati. Apabila menghitamkan akan hati dan menghilangkan akan jernih hati dan melalaikan daripada zikrillah, bawa kepada melalaikan daripada zikrillah, mengabdikan diri akan Allah hak berkait dengan hati. Tapi akhir sekalinya bila hati tu hitam sungguh, hak zahir pun tinggal. Dia hati sampai peringkat tutup tu, hak zahir pun tak ada lah. Hak zahir pun tak ada. Hak zahir tu ada lagi, tapi hak hatinya macam mana? Tapi lama-lama lepas tu balik kepada kedudukan kita lah, macam sebut berulang kali, harta banyak ke harta sedikit ke, bergantung kepada macam mana diri kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita sibuk dengan kerja, tetapi dalam kehidupan kita segala tuntutan zahir dan batin kita usaha mujahadah, insya-Allah lah. Tapi kena mujahadah sungguh lah. Sebab bila harta tu banyak, cubaan lebih banyak daripada cubaan dalam keadaan kita tak ada harta. Tak ada harta pun besar cubaan, tapi ada harta lagi besar cubaan. Lagi besar cubaan. Mana kalaulah harta tu dapat lebih, kita letak niat molek lah. Lepas tu dia apa-apa perkara dimulai dengan niat tujuan kita. Niat kita apa, tujuan kita apa. Niat kitanya harta banyak, kita nak jadikan bekal akhirah. Sebaliknya harta banyak, kita nak berbangga-bangga di dunia. Itu atas niat, kosak tujuan kita hak mula-mula sekali. Tu hak mula-mula sekali tu penting. Letak tapak tu. Tapi kalau kita sentiasa dengan majlis ilmu, kita pelihara bab ibadah kita, walaupun nampak kita ni gemari bab kerja buat, tapi hubungan kita dengan Allah tak putus. Tapi kodoh-kodoh kita lah. Tadilah bukan kata ketika kita semayang saja, dalam atur kehidupan kita tu. Dalam atur kehidupan kita. Kalau kita pelihara diri, ketika kita atur kehidupan dalam kerjaan kitanya, kita jaga hukum hakam agama itu bukan pahala sunat. Itu pahala wajib. Orang duduk beramal, duduk berzikir, duduk ngaji Quran di majlis surau tu, itu pahala sunat. Orang duduk luar, duduk cari nafkah tu untuk menunaikan kewajipan, dia jaga pula hukum hakam ketika cari nafkah kewajipan tu, itu pahala wajib. Itu pahala wajib. Mana pokok pangkalnya, macam mana kehidupan agama kita, pegangan kita macam mana, syarat zahir kita macam mana, syariat batin kita macam mana, Islam, iman, ihsan tu lah. Tapi apabila harta tu banyak, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hitam hati
hilang jernih hati, lalai daripada zikrillah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya melalai akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah. Ini melalaikan daripada mengerjakan amal ibadah, melalaikan daripada zikrillah. Itu kata sama je, melalaikan daripada zikrillah. Alhaakumut takasur artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah. Zikrillah, mengerjakan amal ibadah, sama je lah. Melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lainnya. Bermegah-megah dengan harta dan anak dan lainnya. At-takasur tu membanyakkan, berlomba pada membanyakkan, itu at-takasur. Terjemah dengan bermegah-megah dengan harta dan anak dan lain, hingga hatta, bermegah-megah hingga rayah dia ziarah kamu akan perkuburan. Ziarah kamu akan perkuburan. Arti hingga ziarah kamu akan perkuburan ni, hingga kamu mati dan ditanam kamu dalam kubur. Bukan kata hingga ziarah kamu akan perkuburan, di kubur bukan, mati tu. Itu kinayah daripada mati. Maknanya berbegah-begah, berbangga-bangga dengan harta, dengan anak pinak, akhirnya mati. Tinggal semua, tinggal segala-gala yang kita duk bermegah-megah, yang kita duk banyak-banyak, yang kita duk bangga-bangga tu. Hatta zurtumul maqabir, hingga ziarah kamu akan kubur. Mana apa ziarah kubur? Matilah. Itu kinayah daripada mati. Kemudian ada juga yang mentafsirkan hatta zurtumul maqabir tu dipakai zahir. Hingga ziarah kamu akan kubur. Mana apa? Kita kena sentiasa ziarah kubur. Kita ingat yang kita duk bermegah dengan banyak harta, kira bermegah-megah ni, kita pergi ziarah kubur. Orang kubur masih hidup macam mana? Terkadang macam kita juga. Lepas tu dia masuk kubur, dia bawa apa? Ni. Sebab apa? Sebab ziarah kubur tu akan mengisafkan kita. Jadi ada juga yang pakai zahir. Duduk bangga-bangga, duduk megah-megah, lalai daripada amal ibadah. Ziarah kubur tu, tengok apa yang ada di kubur. Kubur pun kadang-kadang orang pun nak mari ziarah pun tak ada mari-mari pun, semua kadang-kadang. Terkadang orang dalam kubur tu orang yang masih hidup dunia menjadi kebanggaan, menjadi sanjungan. Bila mati senyap je. Tak ada orang ziarah pun. Tak ada orang ziarah pun. Kadang-kadang kalau kita kata kok hak kubur, hak tanah turun tu lah, tak ada orang nak tambah-tambahnya. Tu tinggal gitulah. Tapi masih hidup macam mana? Sanjungan orang macam mana? Ingatan orang macam mana? Kita duk bermegah-megah dengan harta yang banyak. Kita duk bermegah-megah dengan anak-anak yang berjaya. Lepas dia mati, anak yang berjaya tu pun tak peduli pun Terkadang dah kubur siapa ni? Ke kubur orang yang tak ada keluarga. Ialah kadang-kadang orang luar dikebumikan di tempat tu kerana dia mati di situ. Dia orang luar, orang asing, orang kira negara luar ke. Maka tak ada orang percaya. Tak. Anak ramai. Pak ke mana anak? Jauh-jauh. Berjaya belaka. Lepas tu tinggal gitu je. Masih hidup duduk berbangga-bangga, anak ning.
Jadi dalam keadaan lalai daripada ibadah ni kerana bermegah dengan harta ni, pergi ziarah kubur tu. Hingga ziarah kamu akan kubur pakai zahir sungguh, bukan maksud mati. Maksudnya ziarah kubur lah. Kita kena mana kita ziarah kubur, kita ingat macam mana akan datang kalau kita mati macam mana. Gitu. Di sini maksud ziarah kubur ni maksudnya mati. Artinya hingga kamu mati dan ditanam di dalam kubur, dalam keadaan kitanya berbangga-bangga, bermegah-megah, lalai daripada ibadah. Hati kita dunia semata-mata. Akhirnya mati. Lepas tu bawa apa? Ni hatta zur tumul makabir. Ataupun hatta zur tumul makabir, kita perbanyakkan ziarah kubur, kita kena kira. Harta dan boleh kepada para tu kau tak ada dah lah. Nak infak ke tak ada dah. Berebut-rebut pula jadinya, berkelahi pula jadinya. Kadang-kadang yang berebut-rebut tu pula bukan tak cukup pun, lebih daripada cukupnya. Tapi kenapa berebut-rebut? Dah si mati pun berbangga-bangga, membanyakkan harta sehingga lalai daripada mengerjakan amal ibadah, bermegah-megah pula. Harta yang tidak ada keberkatan, bila mati jadi gitulah. Kadang-kadang bukan kata di perkuburan, sebelum di ke bumi tu pun nampak tak ada bahagian. Sebelum dikebumikan tu tak ada nampak rupa kata anak-anak cucu ni ahli ibadah. Maksudnya pahala akan berpanjangan, tak peduli pun. Nak ngaji Quran pun cari orang, lepas tu duduk sibuk je, cakap orang tu, cakap orang ni. Tak ada nampak sedih-sedih. Tak ada lah kata nak fokus, nak berzikir ke, nak baca Quran ke, nak berdoa ke. Mayat duduk atas rumah lagi. Tak peduli. Orang tak reti je. Tengok. Anak mana ni? Anak yang menjadi kebanggaan. Anak yang menjadi kemegahan atas dunia. Bila mati saja, belum dikebumikan, nampak dah tak ada manfaat lepas dah mati. Ni mana hingga ziarah kamu akan perkuburan, melalai daripada mengerjakan amal ibadah, oleh bermegah-megah, oleh membanyak-banyakkan harta, membanyakkan anak pinak dan lainnya, hingga akhirnya ziarah kamu akan kubur. Mudah-mudahan timbul keinsafan. Mudah-mudahan timbul akan keinsafan. Tapi kalau kubur pun tak melitah, nak timbul keinsafan macam mana? Tu pun kalau mati tu orang mak ayah rapat. Kalau mati orang lain tak sampai kubur dah orang learningnya. Tak sampai kubur. Sibuk-sibuk lah. Tinggi-tinggi mayat jenazahnya. Mayat jenazah tinggi-tinggi. Lepas tu kubur tak bergerak. Masa semayang tu adalah juga. Lepas tu kubur tak ada. Jadi maknanya, jadi orang tak nak kubur. Tambahan pula sekarang ni, kubur seboleh-bolehnya nak letak jauh daripada pandangan orang. Dia tak sama macam dulu. Dulu kubur dekat kawasan masjid kubur. Kan ni tak ada. Kubur ni maknanya kita kata nak cari tu kalau tempat-tempat baru lah. Nak cari tu sedap jumpa cari tu. Sebab apa? Ujung. Kiraan juga buang-buang sungguh lah. Buang-buang sungguh. Ujung tu. Sebab apa? Kalau letak di tempat khalayak ramai ni, tak ada orang nak duduk tepi kuburnya. Nilai jadi jatuh dah lah kalau tepi kubur. Maknanya orang bubuh jauh. Dulu dekat-dekat masjid, turun masjid, singgah kubur, baca ayat Quran sepatah dua, baru balik orang dulu. Sekarang tak ada dah. Tak ada dah. Jadi maknanya
Kalau sentiasa ziarah kubur, insya-Allah akan timbul keinsafan. Bermegah-megah, membanyakkan harta, bermegah-megah dengan dunia, bermegah-megah dengan anak-anak cucu. Lepas mati macam mana? Kita pergi kubur tengok. Ziarah kamu akan perkuburan hatta zurtumul maqabir. Itu kalau pakak sahih. Ni dak ni, hingga ziarah kamu akan kubur, artinya arti ziarah kamu akan perkuburan tu hingga kamu mati dan ditanam kamu di dalam kubur. Kadang-kadang harta sendiri pun tak sepak digunakan, tak sepak dinikmati pun. Boleh kau lain pula guna, boleh kau lain pula menikmati, orang lain pula yang berpoya-poya. Lepas tu kita dalam kubur tu ke seorangan bekalang tak sapa. Bekalang tak sapa. Alam dunia, alam barzah sama je. Alam dunia perlu bekalang, alam barzah pun perlu bekalang. Kalau bekalang tu banyak, malaikat akan hantar pahala. Sebaliknya hak tak ada bekalang gelap. Tak ada harta pahala, tak ada anak-anak cucu pun tak ada, sedekah jariah pun tak ada, mati senyap gelap. Tapi kalau anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, banyak harta yang kita sedekah jariah, pahala sentiasa mari. Kubur sentiasa cerah, bekalang sentiasa, mana mari semua bekalang. Tapi kalau hanyalah untuk bermegah, akhir lalai daripada amal ibadah, lepas mati senyap gitu je lah, tak ada. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak. Kiki mana ni? Kiki yang dicela. Ni kiki yang dicela. Mana apa ni kiki yang dicela ni? Menegah barang yang wajib akan dia oleh syarak. Menegah daripada memberi, menunaikan perkara yang diwajibkan pada syarak. Maknanya zakat contohnya. Bakhil mana ni? Bakhil yang dicela. Menegah daripada barang yang disunatkan akan dia, bakhil juga. Tapi itu bakhil yang merugikan hari akhirat, itu tak termasuk bakhil yang dicela, bakhil yang dicela pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.